Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Cikgu Hafzain, kita meneruskan modul 8 tingkatan 4 iaitu penyediaan penyata kewangan. Baiklah, kita lihat kepada contoh soalannya dan cara atau teknik untuk menjawab soalan untuk penyediaan penyata kewangan. Okey. Contoh soalan pertama iaitu Encik Kardi ialah pemilik perniagaan Kardi Enterprise yang menjalankan perniagaan dijalankan Dis Bacok. Imbangan duga berikut diambil daripada buku-buku perniagaan pada 30 Jun 2012. Okay, nampak tak? Dia bagi dulu imbangan duga. Jadi kat imbangan duga ni sebenarnya ada maklumat-maklumat yang perlu pelajar buat analisis. Okey. Okey, antara yang diberikan adalah inventory pada 1 Julai 2011. Okey, nampak tak dia bagi debit dan kredit. Jadi kat situ pun kita boleh tahu dah. Okey, debit atau kredit. Okey, apakah dia punya komponen-komponen atau item-item dia di bawah debit atau kredit. Dan dekat sini lah pelajar kena aplikasikan konsep ABLIH pun sama, debit dan kredit, asset, liability, belian atau belanja, hasil jualan dan juga equity pemilik. Dan boleh juga pelajar semua aplikasikan prinsip kontra iaitu debit dan kredit. Okey, iaitu di mana untuk prinsip kontra pula dia bawa aset bukan semasa. Okey, kontranya adalah equity pemilik. Susut nilai terkumpul. Cikgu betul-betul ya. Okey, untuk aset bukan semasa, untuk ABT iaitu peruntukan hutang ragu. Okey, kalau beli pulangan belian. Okey, jualan pulangan jualan. Okey, untuk equity pemilik ambilan. Okey, jadi itu adalah konsep kontra atau prinsip kontra. Jadi dekat sini pun kita boleh aplikasikanlah sebenarnya. Kenapa dia debit, kenapa dia kredit. Okey. So, nanti kita tengok cikgu dapat analisis sebenarnya. Okey, dah buat untuk pengiraan dia. Tapi cikgu nak pelajar kena tahu juga lagi ya. Belian dengan jualan. Nampak tak? Belian dengan jualan. Satu di debit, satu kredit. Yang mana? Belian, yang mana jualan? Okey, ini belian lah. Okey, ini jualan. Betul tak? Aplikasikan debit dan kredit ni. Okey, angkutan masuk. Okey, angkutan masuk. Okey, seterusnya sewa. Okey. Belian. Okey. Pulangan. Nampak tak pulangan? Pulangan pun ada dua ni. Satu pulangan debit, satu pulangan kredit. Okay, so yang mana pulangan belian, yang mana pulangan jualan. Okay, jadi konsep kontra lah. Konsep kontra ni. Okay, so pulangan jualan debit. So ini pulangan jualan lah ni. Pulangan jualan. Yang ni pulangan belian. Okey. Angkutan masuk 385. Okey, sewa. Okay, kalau kita tengok sewa ni debit ke kredit. Nampak tak? Itu masalah dia. Ini adalah sewa kredit. Kalau sewa kredit maksudnya ini adalah hasil. Commission juga kredit itu hasil. Okey, nampak tak? Hutang lapuk. Kenapa hutang lapuk debit? Sebab dia belanja. Okey, insurance. Okey, insurans pun belanja lah. Gaji, belanja. Belanja belanja. Okey, faedah atas pinjaman 10% pun belanja. Faedah atas pinjaman 10% belanja. Ambilan. Okey, ambilan 2,500. Okey, kenapa ambilan ni berada di bahagian kredit? Sebab apa? Ya, sebab dia adalah kontra. Okey, so dia berada di bahagian kredit, dia adalah kontra. Okey, so di bawah apa? Equity pemilik. Bank. Okey, nampak tak bank? Bank debit, aset. Akaun belum terima, akaun belum bayar. Ada dua-dua. Satu debit, satu kredit. Yang mana debit, yang mana kredit. Okey, so ini adalah ABT. Kenapa ABT berada di debit? Kenapa ABB berada di kredit? Sebab ABT adalah aset. ABB, liability. Okey, seterusnya modal pada 1 Julai. Okey, kita ada modal apa? Modal 55,000. Kenapa dia berada di bahagian kredit? Okey, sebab dia adalah equity pemilik. Okey, seterusnya. Okey, kita ada premis kos 40,000, lengkapan 15,000, kenderaan 38,000. Ini semua kos atas kos.
Okey, ini semua kos-kos untuk aset-aset bukan aset bukan semasa. Okey, susun nilai terkumpul SNT. Lengkapan kenderaan. Dua-dua berada di mana? Berada di kredit. Kenapa kredit SNT ni? Yes, sebab dia kontrak pada aset bukan semasa. Okey. Yang tadi terdapat tak SNT? Kredit kan? Okey, peruntukan hutang ragu. Peruntukan hutang ragu. Kenapa peruntukan hutang ragu berada di bahagian kredit? Sebab apa? Ya, sebab dia adalah hasil kan. Okey. Dan sebenarnya peruntukan hutang ragu ni bukan sebab dia hasil, sebab dia adalah kontra kepada ABT. Okey. Okey, kita padam ya. Tak boleh keluar pula. Besar sangat pula dah. Okey, tak apa. Okey, dia adalah kontra pada ABT. Okey. Seterusnya, pinjaman 10% matang. Okey, 10% matang berada di bahagian kredit. Pinjaman 9% matang juga berada di bahagian kredit. Ini apa? Ini adalah liability. Okey. So kita dah analisis komponen-komponen dan item-item dalam imbangan duga. Okey. So sekarang kita lihat maklumat tambahan. Nampak tak? Ini adalah maklumat tambahan. Okey. Inventory pada 30 Jun 2012 dinilai sebanyak 25450 pada harga kos dan 28650 pada harga pasaran. Nampak tak? Kita kena bandingkan yang mana lagi rendah. Nampak soalan yang ada perbandingan antara harga kos dengan harga pasaran. So, pilih yang lebih rendah. Okey. Yang mana kita ambil? Dan tentu kita ambil pada harga kos iaitu 25450. Insurans dibayar adalah untuk setahun dan akan tamat tempohnya pada 31 Ogos 2012. Okey. Bila kita nak buat maklumat tambahan, kita kena lihat kepada kehendak soalan. Soalan menghendaki kita sediakan akaun perdagangan untung rugi dan penyata kedudukan kewangan. Bila tarikh dia 30 Jun. Jadi kalau ikut pada time frame dia kat sini, okay, berakhir pada 30 hari bulan 6 2012. So untuk kita nak tahu tempoh 12 bulan ataupun setahun sebelum 30 hari bulan 6 ni berapa hari bulan. Okay, dah tentulah 1 bulan 7 2011. Okay, nampak tak? Okay, sedangkan dia kata tadi, dia kata insurans dibayar adalah untuk setahun. Okay, tetapi tamat tempohnya pada 31 Ogos 2012. Kalau 31 Ogos maksudnya 2 bulan ke hadapan. Okay, betul tak? Pada 31 hari bulan 8. Sedangkan kita berakhir pada 30 hari bulan 6. Maksudnya 6, 7, 8. Kita ada 2 bulan ke hadapan. Maksudnya ini apa dia? Ya, ini adalah insurans prabayar. Berapa bulan? 2 bulan. So caranya macam mana? Okay, cuba kita tengok insurans dalam imbangan duga. Insurans dalam imbangan duga nilainya adalah sebanyak 2,400. Makanya 2,400 kita akan bahagi dengan 12 bulan. Okey, darab dengan 2 bulan untuk dapatkan insurans prabayar. Dan insurans yang sepatutnya adalah untuk berapa bulan saja? Ya, insurans yang sepatutnya hanya untuk 10 bulan sahaja. Okey, 10 bulan untuk yang sepatutnya. Yang ini kita hantar ke PKK, ini kita hantar ke untung rugi. Okey. Sewa belum terima sebanyak 400. Okay, cuba tengok dalam imbangan duga. Sewa belum terima, sepatutnya sewa adalah 5,600. Jadi 5,600 belum terima 400 tambah dengan 400. Okay, itu maksud dia. Okey. Lengkapan hendaklah disusun nilaikan 10% setahun atas kos dan kenderaan susun nilai 10% setahun mengikut baki berkurangan. Okey, kita lihat sekarang macam mana nak buat lengkapan. Okey, kita dahulukan dengan lengkapan.
lengkapan dia kata atas kos untuk tempoh 10%. 10% kadar dia, cuba tak lengkapan. Lengkapan, kos lengkapan adalah, nampak tak? 40,000. Darab dengan 40,000. Dapatlah 4,000. Perlu tak kita tolakkan dengan susut nilai terkumpul? Tak perlu. Okey. So, kita dah dapat sini susut nilai kita adalah 4,000. Jadi, SNT berapa? SNT adalah, cuba tengok dalam soalan. Ada tak susut nilai terkumpul? SNT dia. Ada 4,500. Maka 4,500 tambah dengan 4,000. Dapatlah 8,500. Ini untuk susut nilai terkumpul. Okey, nanti kita akan tengoklah berapa baki ataupun nilai buku dalam PKK. Okey, seterusnya untuk kenderaan berapa peratus? Juga 10%. Okey, darab dengan berapa kos dia? Kos untuk kenderaan adalah macam salah juga rasa ni. Salah tengok. Tadi masa lengkapan, maaf ya, lengkapan tadi adalah 15,000. Okay, kita betulkan semula, tak apa. Kita betulkan semula. 15,000. Okay. Kita besarkan sikit pemadam dia. Okay. Okay, kita pasangkan sikit pemadam dia. Okay, untuk lengkapan, maaf ya, lengkapan 15,000. Kenderaan 38,000. Okey, lengkapan. Kita bagi semula lengkapan. Okey, berapa ribu lengkapan tadi? 15,000. 10% dah 15,000. Maksudnya dapatlah 1,500. Jadi, ni untuk susut nilai. Kalau susut nilai terkumpul, berapa? 4,500. Okey. So, 1,500 tambah 4,500. Okey, jadi nilai dia 6,000. Okey, ini adalah susut nilai terkumpul. Okay, untuk kenderaan, berapa kos tadi? Kenderaan kos dia 38,000. Okay, 38,000. Kita tolakkan dengan SNT. SNT dia 63. Okay, 6360. 6360. Okay, so barulah kita darab dengan 12/12 kalau cukup setahun, sebab dia memang dah pakai lama, dah beli lama, kan? Ini sama tadi 12/12 ya. Okey. So nanti pelajar boleh kira lah berapa dia punya baki berkurangan. Okey. Kalau sebenarnya kos asal dia 38,000 ya. 38,000. Cikgu pun tekan calculator. Okey. 38,000 tolak dengan, okey, berapa ribu dia punya terkumpul? 6360. 6360. Okey, tolak 6360. Kita ada 31,640. Okey, darab dengan 12/12. So, barulah kita darab dengan 10%. Okey, berapa? 37,364. 37. Macam tak betul je aku rasa. 38,600 tolak dengan 6360. Okay. So, darab dengan 10%. 3,224. Okey, inilah dia punya susut ni nilai. So, nak tahu susut nilai terkumpul dia berapa? SNT dia. Okey, tengok yang lama. Yang lama SNT dia 6360. Okey. Kenapa asyik berubahnya? Tak apalah. Nanti kita kira ya 3860. So, kita tolak dari tadi 3. Tolak dengan 6360. 6360. Okay, darab 12/12. Tadi cikgu dapat
3, 2, 2, 4. So SNT 6360 campur dengan 3, 2, 2, 4. Okey, 6360 dapat 9, 5, 8, 4. Okey ya. Nanti pagi kita tengok jawapan dia betul-betul. Okey, seterusnya peruntukan hutang ragu hendaklah selaras 5% atas akaun belum terima. Okey, jadi kita akan kira lah 5% darab dengan ABT. Okey, berapakah ABT yang wujud? Kita tengok ABT. Mana ABT? ABT 14,500. Okey, darab dengan 5% darab 14,500. Okay, so nanti kita kira sini berapa ya ABT. Okey. So ABT ni, okay, saya tak tahu kenapa dia padam semula yang tadi tu ya. Okey. Pen saya dah ambil. Tak apa, 5% kita darab dengan 14,500. Dia tetap padam. 5% darab 14,500. Jadi 0.05 darab dengan 14,500. Dapat sini 725. Okey. So nanti kita lihat berapa peruntukan hutang ragu dalam imbangan duga yang diberi. Peruntukan hutang ragu ada tak? Ada 540. Okey. Tak apalah, nanti kita tengok cara pengiraan dia. Sebab cikgu kira dia padam. Okey, mula-mula ingat ya, pertama kira susut nilai. Lepas tu kita tengok berapa peruntukan hutang ragu dalam imbangan duga. Okey. Seterusnya tengok penyelesaian. Okey. Ini cara nak menjawab soalan. Nampak tak? Okey. Dalam tajuk milikan tunggal ni, okey, pelajar kena kenal pasti ya komponen-komponen. Okey, itu dalam komponen apa? Ini kita tengok ya teknik menjawab soalan. Langkah pertama, baca dulu soalan dengan teliti. Langkah kedua, kenal pasti. Yang mana kos jualan, yang mana APUR, itu apur. Dan KK. Dalam komponen kos jualan, kita ada inventory awal, kita ada kos belian, kita ada inventory akhir. Okey. Seterusnya dalam apur pula, kita ada untung rugi, iaitu belanja dan juga hasil. Okey. AP ni akaun perdagangan. Dalam akaun perdagangan pula kita ada, kita tinggal ya. Dalam akaun perdagangan kita ada jualan dan belian. Ini untuk untung rugi. Seterusnya dalam kedudukan kewangan kita ada aset, liability, equity per minit. Okey. So langkah yang ketiga pula kita akan buat pelarasan. Kenal pasti pelarasan terlibat. Dan yang keempat, sediakan penyata kewangan, iaitu akaun perdagangan dan untung rugi serta penyata kedudukan kewangan. Okey. So cikgu dah buat sini. Kita pasti yang mana bawah KJ, yang mana di bawah apur, yang mana di bawah PKK. Okey, yang pertama adalah inventory pada 1 Julai. Inventory pada 1 Julai adalah di bawah KJ. Itu kos jualan. Okey, belian dan juga jualan. Okey, belian di bawah kos belian, itu kos jualan. Jualan di bawah akaun perdagangan. Okey, nampak tak? Seterusnya angkutan masuk. Angkutan masuk adalah bawah kos jualan. Sebab apa? Sebab dia item di bawah kos belian. Okey. Sewa untung rugi, komisen untung rugi, hutang lapor untung rugi, insurans untung rugi, gaji untung rugi. Okey, belanjaan untung rugi, faedah atas pinjaman untung rugi, faedah atas pinjaman 9% untung rugi. Cuma kat sini pelajar kena pasti yang mana belanja, yang mana hasil. Kita tahu yang dua ni adalah hasil. Yang ini semua sampailah faedah atas pinjaman adalah belanja. Seterusnya ambilan. Ambilan adalah KK. Di bawah kunci kira ataupun penyata kedudukan kewangan. Bank pun di bawah PKK. ABT, ABB bawah PKK. Okey. Modal di bawah PKK. Premis
semua PKK. Okey, nampak tak? Belajar dah tahu dah semua. Kita dah analisis. Itu yang penting. Seterusnya peruntukan hutang lagu. Peruntukan hutang lagu adalah bawah untung rugi. Okey. Pinjaman 10% matang dan pinjaman 9% matang adalah di bawah PKK. Okey. Kita dah buat analisis macam tu. Barulah kita menjawab soalan, iaitu apakah kehendak-kehendak soalan di bawah pelarasan. Okey. So sekarang tengok. Inventory pada 30 Jun dinilai sebanyak RM25450 pada harga kos dan 28650 pada harga sepasaran. Okey, so kita ambil yang paling rendah tadi kan juga katakan. Okey, so kita letak KJ, kos jualan. Sebab apa? Sebab inventory adalah di bawah kos jualan. Dan KKKK. Okey, sebab apa? Sebab inventory pada 30 Jun adalah aset semasa. Betul, kita letak bawah KK. Dan kita letak di bawah kos jualan, iaitu kos belian. Okey, inventory awal. Inventory awal adalah bawah kos jualan. Okey, nampak tak? Okey, seterusnya, insurans dibayar adalah untuk setahun dan akan tamat tempoh pada 31 Ogos. Okey, untuk insurans saja untung rugi. Okey, untuk insurans tadi juga disebut. Okey, insurans apa tadi juga sebut tadi? Insurans prabayar. Insurans prabayar adalah di bawah PKK. Okey. Seterusnya, sewa belum terima adalah di bawah. Sewa adalah untung rugi. Sewa belum terima adalah KK. Okey, seterusnya. Lengkapan susut nilai. Semua susut nilai adalah di bawah untung rugi. Okey, nanti kita akan buat lengkapan. Okey, lengkapan dan juga SNT di bawah PKK. Okey, seterusnya peruntukan hutang lagu. Okey, peruntukan hutang lagu adalah di bawah untung rugi. Masa yang sama kita akan kirakan untuk diletakkan di bawah PKK, iaitu aset ABT tolak dengan peruntukan hutang lagu. Okey, yang inilah kita akan letak bawah PKK. Okey, boleh ya? Okey, seterusnya kita tengok cara-cara pengiraan pelarasan. Okey, nampak tak? Cikgu lebih suka kalau buat jadual ni. Jadual ni cikgu panggil magic spreadsheet. Okey, magic spreadsheet. Okey. Dalam kajian tindakan cikgu sebutlah satu kajian cikgu bertajuk magic spreadsheet, iaitu kita kena tahu maklumat dalam imbangan duga, nak hantar ke akaun perdagangan, nak hantar ke akaun rugi, nak hantar ke penyata kedudukan kewangan. Okay, untuk inventory akhir, okay, kita akan letak di bawah kos jualan, iaitu inventory akhir yang kita pilih yang paling rendah. Okey, lepas tu pada masa yang sama, inventory akhir ini juga, cerita sini inventory akhir ya, akan dihantar kepada penyata kedudukan kewangan di bawah aset semasa, iaitu inventory akhir, angka yang sama. Okay, insurans tadi dalam imbangan duga dah ada 2,400. Jadi insurans tu adalah 10 bulan. Tadi kan kita dah kira. Okay, cikgu pun tak berani nak pergi ke belakang, takut nanti nampak dihilang. Okay, so tak apalah. Okay, tapi tadi tu cikgu sempat kan buat tadi 10 bulan untuk insurans. Betul tak? Okay, so 10 bulan je kan, 2 bulan kan dah masuk ke PKK. Nampak tak? Okay, 10 bulan. Okay, so 10 bahagi 12 bulan. Okay, darat dengan 2,400. Jadi 2,000 yang sepatutnya 400 adalah di bawah aset semasa insurans prabayar 400. Okay, nampak tak? Seterusnya sewa. Okay, sewa dalam imbangan duga 5,600. Nampak tak sewa? 5,600. Okay, so tadi kita dah tahu maklumat pasal sewa. Sewa dia kata belum terima sebanyak 400. Kita tambahlah. Okey, nampak tak? Yang sepatutnya adalah 6,000. 5,600 tambah 4,000 dapat 6,000. So, sewa belum terima berapa? Belum lagi terima 400. Dia letakkan di bawah PKK. Okey, bawah aset semasa.
Jadi mudah bila kita gunakan jadual ni. Kenapa? Sebab kita tahu yang mana nak hantarkan akaun perdagangan, yang mana nak hantarkan akaun rugi, yang mana nak hantarkan penyata kedudukan kewangan. Okey, seterusnya untuk imbangan duga sebelum pelarasan, cuba kita lihat di sini. Lengkapan, dalam imbangan duga kita ada lengkapan RM15,000, kita ada surat nilai terkumpul RM4,500. Okey, so cara nak kiranya tadi, kita dah tahu tadi kan. Dia kata apa? Dia kata lengkapan surat nilai 10% setahun atas kos. Jadi bila atas kos dah nak jadi RM15,000. 10% dah nak RM15,000. Okey, so dapat RM1,500. Okey, untuk di bawah penyata kedudukan kewangan, lengkapan RM15,000 tolak dengan surat nilai terkumpul lengkapan. Okey, RM4,500 yang kita kira tadi, betul tak? Sorry, RM4,500 adalah dalam imbangan duga dalam soalan. Okey, tambahkan yang kita kira tadi RM1,500, dapatlah surat nilai terkumpul RM6,000. So, RM15,000 tambah RM6,000 dapatlah, RM15,000 tolak dengan RM6,000 dapatlah nilai buku dia. Okey, nilai buku dia adalah RM9,000. Okey, untuk kenderaan pula 10% setahun mengikut baki berkurangan. So dalam imbangan duga dalam soalan RM38,000 dan surat nilai terkumpul dia 6360. Jadi apa nak buat? Untuk mengira surat nilai lengkapan, okey, kita kena tolakkan dahulu RM38,000, tolakkan dengan 6360 SNT. Barulah kita dapat angka 31640. Jadi baru dapat angka kadar dia. Kadar dia 10%. So total untuk rugi bawah belanja surat nilai lengkapan adalah 3164. Okay, di bawah penyata kedudukan kewangan pula, kenderaan RM38,000 kos dia sama. Okay. Untuk SNT, surat nilai terkumpul kenderaan. Okay. Apa nak buat? 6360 ni yang kita dapat daripada imbangan duga, tambah dengan yang kita kira tadi 3164. Dapatlah 9524 dan inilah nilai buku untuk kenderaan 28476. Okay, seterusnya peruntukan hutang lagu. Okay, dalam imbangan duga ada 540. Okay. Dalam kilatan soalan atau maklumat tambahan, peruntukan hutang lagu hendaklah selaras 5% atas akaun belum terima. So kita kena lihatlah akaun belum terima. Dalam soalan ABT, okay, ada berapa ABT dalam apa tu imbangan duga. Okey, dalam imbangan duga, okey, ABT kita, okey, cikgu kena pergi ke ABT lah. Okey, tengok dalam imbangan duga. Dalam imbangan duga, okey, berapa ABT? 14,500. Okey, so 14,500. Okey. Pada dia hilang lagi, tak apalah, kita teruskan. So dalam imbangan duga ABT 14,500. Kalau boleh kita buat dalam kotak ni, cikgu tertinggal ni. Okey, so peruntukan hutang lagu adalah 540. Jadi macam mana kita nak dapatkan 725 ni? 725 ni kita dapat adalah daripada inilah pengiraan berapa ratus? 5%. Okey, 15%. Okey. 5%. 5%. Okay. Cikgu padam. Okey. Imbangan duga iaitu untuk ABT 14,500. So 14,500 kita darabkan dengan 5%. Okay. Itu yang kita dapat 725. So 725, okay, tolak dengan 540 yang dalam imbangan duga. So dapatlah bawah belanja peruntukan hutang lagu kita 185. Okey. Okey, seterusnya dalam PKK ABT 14,500 tolak yang kita kira 725, dapatlah ABT bersih sebanyak 13,775. Okey, seterusnya, okey, kita dah buat semua tadi. Semua untuk pelarasan kita dah buat sampai peruntukan hutang lagu. So sekarang kita lihat. Okey, inilah jawapan yang lengkap bagi akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, so kita lihat di sini. Okey, kita ambil tadi inventory. Okey, ada jualan tak tadi? Jualan. Belian, jualan. 15,875. Nampak tak? Tolak pulangan jualan yang ini.
2277. Okey, nampak tak? Dia mesti kontra. Jualan kredit, pulangan dia debit. Dia mesti kontra. Okey, dapatlah situ jawapan 156,448 itu jualan bersih. Tolak kos jualan. Untuk komponen kos jualan banyak. So pelajar kena betul-betul mahir. Itu bermula dengan inventory awal. Inventory awal dah jumpa tadi 29350, betul? Atas sekali. Okey. Tambah belian. Yang mana belian? 106235. Okey. Seterusnya tolak pulangan belian yang bawah. Kalau belian debit, pulangan dia mesti kredit. 3497. Dapatlah belian bersih. Belian bersih tambah dengan angkutan masuk. Angkutan masuk kita adalah 385. Okey. So kita campurkan, dapatlah kos belian 103123. So yang ini daripada belian sampai ke 385 adalah kos belian. Okey. Kos belian. Kita nak cari kos jualan. Okey, barulah kita akan tambahkan. Untuk inventory awal ni adalah aset ataupun inventory lama. Untuk kos belian ni pula inventory baru. Okey, yang lama campur yang baru, barulah dapat kos belian. Baru kita dapat kos barang untuk dijual, iaitu 132473. Ini adalah inventory lama. 10373 adalah inventory baru. So, kos barang untuk dijual 132473. Barulah tolakkan inventory akhir. Okay, inventory akhir dapat mana? Inventory akhir yang dalam keratan soalan yang pertama, maklumat tambahan. So, dapatlah kos jualan. Okay. Ini adalah akaun perdagangan. So, nanti jualan bersih tolak dengan kos jualan, kita akan dapat apa sini? Siapa tahu? Untung kasar. Okey. So, itulah cara penilaian untuk akaun perdagangan. Baru akaun perdagangan. Okey, sekarang kita lihat kepada untuk akaun perdagangan dan untung rugi yang penuh. Okey. So, dapat untung bersih adalah untung kasar. Okey, tadi kita dah kira sampai dapat untung kasar tadi, betul tak? Untung kasar kita, ni tadi. Betul tak? Tadi kita buat jualan. Okey, jualan bersih. Betul, ini tadi cikgu kata apa? Ini adalah inventory lama. Sampai kos belian ni, ini adalah inventory baru. So, baru campur lama, dapatlah kos barang untuk dijual. Okey. Lama campur baru, dapatlah kos barang untuk dijual. Tolak inventory akhir, kita akan dapat kos jualan. Kita nak cari kos jualan ni lah. Dapat tolak kos jualan. So, ini adalah jualan bersih. JB tolak dengan kos jualan. Kita akan dapat sini untung kasar. JB jualan bersih tolak dengan kos jualan. Okey. Kos jualan kita kena cari bermula dengan inventory awal campur dengan kos belian, yang mana kos belian adalah inventory baru, tolak dengan inventory akhir, dapatlah kos jualan. Dan kita berakhir dengan untung kasar. Itu yang kita baca tadi. Sekarang barulah kita masuk pada untung rugi. Untung rugi senang je. Hasil. Nampak tak? Tambah hasil. Hasil kita ada dua tadi. Itu sewa dia terima dengan commission. Okey, ada dua sahaja, betul? Lepas tu yang lain semuanya adalah belanja. Dapatlah situ untung bersih. Okey. Tolak belanja. Itu penting. Belanja kena tolak ya. Okay, yang pengiraan tadi semua kita dah kira tadi. Tinggal masukkan je lagi. Okey. So, dapatlah untung bersih. Okey, untung bersih ni lah kita nak kena hantar ke mana untung bersih. Ya, sekarang kita nak sediakan PKK. Okey, ini penyata kedudukan kewangan. Okey. Macam mana nak kira PKK? PKK banyak ya. Dalam PKK kita ada modal kerja, kita ada aset semasa tambah modal kerja equal modal akhir tambah liability bukan semasa. Tapi kita lihat dulu. Okay, inilah format untuk penyediaan PKK di mana ada aset bukan semasa, premis, lengkapan kenderaan, kos
Tolak susut nilai terkumpul, dapat nilai buku. Inilah nilai buku. Nilai buku untuk premis, lengkapan dan juga aset kenderaan. Kalau kita perasan, premis tak ada susut nilai. Ya, sampai bila-bila premis tak ada susut nilai. Premis ni biasanya dia adalah kos penilaian semula ataupun kos dia semakin bertambah. Dia tak ada susut nilai. Okey. Tanah pun tak ada susut nilai. So, semua nilai buku ditambah, dapatlah jumlah untuk aset bukan semasa. Seterusnya, aset semasa, kita dah kira tadi semua, tinggal masuk je lagi iaitu item bank, item ABT. Ingat, ABT tolak dulu dengan peruntukan hutang lagu. Sebab peruntukan hutang lagu adalah kontra kepada ABT. So, nilai dia tinggal 13,775. Tadi kita dah kira, nanti pelajar rujuk semula ya. Okay, inventory akhir, juga aset semasa. Insurans prabayar, aset semasa. Sewa belum terima, aset semasa. Yang ini semua kita telah buat pengiraan dalam jadual tadi. Okay, tambahkan semua dapat 56375. Seterusnya, tolak liability semasa. Aset semasa tolak. Ini penting. Liability semasa. So, liability semasa kita pun dah kira akan belum bayar. Okay, pinjaman 10%. Nanti pelajar kira ya. Faedah atas pinjaman 10% belum bayar. Okay. Pinjaman 10% ni 20,000. Okay, faedah atas pinjaman 10% belum bayar. Nampak tak? Belum bayar ni maksudnya ini adalah belanja belum bayar. Sebab tu dia liability. Okey. Pinjaman 10% ni adalah pinjaman semasa. Ataupun jangka masa pendek. Tambahkan semua, dapatlah kat sini iaitu jumlah liability. Ini adalah jumlah aset semasa. Ini adalah jumlah liability semasa. Okey, aset semasa, liability semasa. So, jumlah aset semasa tolak jumlah liability semasa. Tolakkan dulu dua ni, kita akan dapat situ modal kerja. Nampak tak modal kerja? Okey, tak ada kena-mengena dengan aset bukan semasa. Hanya dua je. Aset semasa, tolak liability semasa, dapat modal kerja. Barulah modal kerja ni kita tambahkan dengan aset bukan semasa, dapatlah jawapan. Sebab itulah modal kerja equal, okay, modal kerja equal aset semasa tolak liability semasa. Dapatlah jawapan dia. Okey. Okay, seterusnya barulah kita buat equity per minit. Modal awal, okay, ini modal awal kita ni 5,000. Untung kita tadi 3341. Untung kita dapat dekat untuk bersih ya, dekat akaun perdagangan untuk rugi. Ini jawapan dia. Tolak dengan ambilan. Okay, dapatlah jawapan dia. Modal akhir 85,971. Okey. So, modal akhir ni kita tambahkan dengan pinjaman jangka masa panjang, iaitu pinjaman 9% sebanyak 10,000. Dapat jawapan dia 95,971. Sebab itulah sini aset bukan semasa tambah modal kerja, okay, equal. Maksudnya aset bukan semasa 77,476 tambah dengan modal kerja 18,945, kita dapat sini 95,971 equal modal akhir iaitu 85,971 campur liability bukan semasa iaitu 95,971. Jawapan ni mestilah equal. Okey. So, selesai menyediakan soalan PKK. Jadi cikgu rasa okey. Dah tamat cikgu rasa untuk latihan kali ini untuk tajuk ini. So, cikgu rasa bertemu kita dalam kelas akan datang untuk kita membuat latihan berformat SPM. Semoga pelajar semua dapat manfaat ilmu yang ada. Kita tengok semula latihan-latihan cara pengiraan yang telah cikgu beri. Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat berjaya. Jumpalah A+ bersama cikgu Afzan.